Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, hari ini kita reka bentuk dan teknologi tahun 4 dengan tajuk reka bentuk pembungkusan. Okey, mari kita belajar. Kamu semua dah sarapan? Kamu mesti pernah ikut ibu ataupun ayah pergi membeli sarapan di gerai. Saya pasti kamu nampak pelbagai jenis makanan. Okey, lihat di muka surat 54, buku teks RBT. Okey, di sini terdapat satu ilustrasi di mana situasinya berada di Medan Selera. Okey, di sini dia kata Runai dan ibunya pergi membeli sarapan di Medan Selera. Runai teruja melihat pelbagai jenis makanan yang dibungkus dengan cantik dan menarik. Sini ada makcik ni, penjual. Dia kata, dia mengucapkan selamat datang. So, suaminya berkata, adik, nasi lemak ini bukan sahaja ada di dalam bekas ini, tetapi ada pelbagai jenis pembungkusan yang lain. Sekarang pakcik ni sedang membungkuskan nasi lemak di dalam bekas. Tapi dia kata bukan sahaja dalam bekas jenis ni, ada lagi jenis pembungkusan yang lain. Kamu pernah lihat kan jenis-jenis pembungkusan nasi lemak? Kalau tak pernah, jom kita lihat kepelbagaian pembungkusan, reka bentuk pembungkusan nasi lemak. Okey, ini adalah sejenis produk makanan iaitu nasi lemak. Reka bentuk pembungkusan yang sedia ada adalah seperti yang kamu lihat ini, yang banyak kita lihat di gerai-gerai. Okey, pembungkusan jenis ini lebih murah kerana dia hanya menggunakan kertas surat khabar, menggunakan semula kertas surat khabar lama dan juga dilapisi dengan daun pisang. Okay, daun pisang ni akan memberi aroma yang sedap pada nasi lemak yang dibungkus. Okay, kenapa nasi lemak ini dibungkus begini? Supaya tidak terhindar daripada pencemaran, lalat dan sebagainya, habuk dan sebagainya. Dan juga pembungkusan ni mudah untuk dibawa pulang ke rumah. Okey, ada gerai yang menggunakan jenis pembungkusan ni sebab dia lebih murah. Okey, jenis-jenis pembungkusan ni yang kita pilih ni berdasarkan kesesuaian lah, kos dan sebagainya. Okay, ini juga adalah produk makanan nasi lemak, namun terdapat inovasi dalam reka bentuk pembungkusannya. Reka bentuk pembungkusannya kelihatannya lebih menarik. Okey, ini contoh. Yang ni sama lebih kurang dengan yang tadi. Okey, cuma yang ini tidak menggunakan kertas surat khabar tetapi menggunakan kertas yang telah dicetak dengan jenama dan nombor telefon di sini. Ada logo di sini. Okey, jadinya apabila menggunakan pembungkusan jenis ini, secara tidak langsung penjual boleh mengiklankan produk nasi lemak ni pada orang ramai. Okey, jadinya lepas ni kalau dia rasa, pelanggan dia rasa sedap, nanti boleh telefon dekat sini. Okay. Berbanding dengan yang tadi hanya kosong sahaja kan. Okey, seterusnya lihat pembungkusan yang ni. Pembungkusan ni dia lebih menarik sebab dia ada siap tambahkan ilustrasi untuk menarik perhatian pelanggan-pelanggannya. Okay. Namun kos-kos untuk pembungkusan jenis ini lebih mahal. Namun dia dapat menyampaikan produk, sesuatu produk tu dengan lebih berkesan. Okay. Selain daripada dia boleh dapat keselamatan produk, dia juga dapat mengelakkan produk daripada tercemar dan melindungi mutu dan fizikal produk dan dia lebih menarik. Betul tak? Betul kan? Kalau cikgu pun cikgu suka yang cantik-cantik macam ni, yang ada
yang ada maklumat, yang cikgu boleh kontak balik semula kalau sedap. Cikgu suka pembungkusan jenis yang sebegini. Okay, mari kita lihat masih lagi dalam produk makanan. Kita lihat variasi dalam reka bentuk pembungkusan telur. Di sini ada 4 variasi bagaimana kita boleh membuat pembungkusan produk telur. Okay. Yang ni menggunakan plastik. Ini ada gabungan antara plastik dan kertas. Yang ni menggunakan plastik tapi kelebihannya mempunyai pemegang. Okay, dan yang ini dia menggunakan jerami, lebih kurang macam tu. Kelebihan dia apa? Kelebihan dia mesra alam sekitar. Jadinya dia tak mencemarkan alam sekitar berbanding ketiga-tiga jenis pembungkusan ni. Yang ni menggunakan plastik. Jadinya dia mudah mencemarkan alam sekitar. Jadinya dalam pemilihan pembungkusan, kita kena juga fikirkan tentang elemen mesra alam ni. Okey. Okey. Ini pula kita lihat reka bentuk pembungkusan buah limau. Cara macam mana orang buat pembungkusan buah limau. Ada yang diletakkan senggatan pada setiap biji limau supaya dapat menjaga kualiti limau tu dia tak bersentuhan antara satu sama lain, tak akan menyebabkan hentakan. Kalau tak ada hentakan, maksudnya buah limau ni akan terjaga dan tak mudah rosak lah. Okay, dan diletakkan plastik untuk setiap limau. Dan di setiap limau juga ada logo. Kan? Okay, yang ni pula dia bungkus secara pukat, tetapi dia mempunyai label di sini. Okay, dia menggunakan macam nak kata raga, macam plastik lah. Plastik pembungkusan yang mempunyai ruang udara yang banyak macam ni. Okay, yang ni hampir sama macam ni. Cuma yang ni tak ada dia punya label. Okay, jadinya pelbagai jenis. Ikutlah mana yang sesuai untuk produk awak. Mari kita lihat contoh produk bukan makanan. Okay, reka bentuk pembungkusan. Ni saya pilih sabun pencuci pakaian. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang lain yang awak boleh perhatikan nanti. Okay. Contoh ni adalah sabun pencuci pakaian. Ada 3 jenis. Jenama yang sama mengeluarkan 3 jenis pembungkusan yang berlainan. Okay. Kenapa jenama yang sama ni mengeluarkan 3 jenis pembungkusan yang berlainan? Jadi pembungkusan ni kena sesuai mengikut produk dia. Kalau pembungkusan yang ni, top yang ni, dia adalah sabun pencuci jenis serbuk. Jadinya dia sesuai lah dijual dengan packaging yang macam ni. Okay, pembungkusan yang seperti ini. Yang ini pula adalah sabun pencuci pakaian dalam bentuk cecair. Dia lebih sesuai dalam bentuk botol. Okay, manakala ini pula adalah refill kepada sabun pencuci jenis botol ni. Okay, jadinya kenapa? Yang ni lebih murah. Okay, kalau botol mahal, okay, pembungkusannya lebih mahal. Jadinya untuk dapatkan boleh jual dengan harga yang murah, maka syarikat top dia menyediakan satu pembungkusan refill untuk sabun pencuci pakaian yang ni. Okay, jadinya apa-apa sahaja reka bentuk pembungkusan ni yang kalau kita nak buat, kita mesti ikut kesesuaian sesuatu produk. Okay, baiklah. Sebagai tugasan tutorial, okay, kamu perlu lukiskan 2 jenis pembungkusan produk makanan susu pekat manis yang ada di pasaran masa kini. Lukis dalam buku latihan RBT. Kamu tulis di situ tajuknya reka bentuk pembungkusan susu pekat manis. Kemudian kamu lakarkan, kamu lukis sendiri. Okay, kamu lukis, tak nak print gambar dan sebagainya. Kamu lukis.
Ini adalah pembungkusan susu pekat manis berbentuk tube, dan ini juga krema manis yang sama tapi dalam reka bentuk pembungkusan dalam tin. Okay, jadinya kamu lukis. Sambil kamu lukis, kamu perhatikan, kamu fikirkan kelebihan dan keistimewaan antara kedua-dua produk ni. Okay, minggu depan kita akan saya nak minta kamu buat kelebihan dan kekurangan dalam pembungkusan jenis ini. Okay? Tapi untuk minggu ni cukup sekadar kamu lukis dahulu dua jenis pembungkusan produk susu pekat. Okay? Sekian. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.